Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Negeri Sembilan, yang mana Selangor menang 4-0 hasil jaringan dari Boki dan juga Aaron serta Orozco dan juga Haris Haikal. Sekali lagi lah, Haris Haikal meledak daripada segi situasi set pieces. So benda ni adalah benda yang positif. Sebab apa? Sebab pasukan Selangor ada goal scoring defending yang boleh menjaringkan gol melalui set pieces yang mereka dapatkan. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara positif ataupun perkara yang berjaya menarik minat saya pada perlawanan ini? Yang pertama, kalau kita lihat dalam fasa build-up, pasukan Selangor sebenarnya sentiasa memulakan build-up daripada bawah dengan penggunaan daripada Yazan Al-Arab dan juga Haris Haikal. Yang mana boleh saya katakan kualiti yang ada pada kedua-dua player ni untuk progress the ball daripada bahagian bawah untuk memastikan dalam fasa build-up mereka sentiasa berjalan dengan lancar. Jadi kita boleh nampak lah ketika first half mereka berdua akan stay di behind ataupun di belakang untuk melakukan ball progression, dan mereka akan sentiasa dibantu oleh Brandon Gunn yang bertindak sebagai pivot pada perlawanan ni. Jadi kita boleh nampak yang Brandon Gunn akan stay di antara kedua-dua player ni, tetapi di hadapan sikit lah untuk memastikan yang kedua-dua player ni boleh bawa bola lebih tinggi dan juga untuk progress the ball daripada bahagian defense ke bahagian atas lah. Tetapi most of the time kita juga boleh nampak yang Brandon Gunn ada berlakunya switch position ataupun pertukaran dengan Alif Haikal, yang mana untuk game ni kita boleh nampak di bahagian tengah sekiranya Brandon Gunn tak drop deeper ataupun bertindak sebagai pivot untuk membantu Haris dan juga Yazan dalam pembinaan build-up, maka Alif Haikal lah yang akan turun untuk menggantikan Brandon, dan Brandon akan naik lebih tinggi untuk membantu Orozco di bahagian hadapan, manakala Alif lah yang akan bertindak sebagai pemain yang membantu Yazan dan juga Haris Haikal dalam melakukan build-up daripada bahagian bawah. Jadi kita boleh nampak lah yang pembinaan build-up ataupun struktur ketika pasukan Selangor menyerang memang sangat efektif dengan kedua-dua player dan juga support daripada bahagian tengah yang sering memberikan bantuan dalam menggerakkan bola dari departmen paling bawah ke bahagian atas. Dan dalam pada masa yang sama, sepatutnya kita juga boleh puji untuk backline pasukan Selangor pada perlawanan ni. Kerana apa? Kerana bukan sahaja bagus ataupun membantu dalam fasa build-up, tetapi untuk back four pasukan Selangor sebenarnya mereka memainkan peranan yang penting, terutamanya dua centre back lah, dan yang paling saya nak highlightkan adalah tentang Haris Haikal lah ketika mereka bertahan. Kalau kita lihat daripada segi struktur pasukan Negeri Sembilan menyerang, mereka lebih kepada direct play dan mereka lebih kepada long ball dengan penggunaan untuk mencari pemain-pemain di bahagian wide area. Jadi apabila banyak mencari pemain-pemain di bahagian wide area, apa yang dilakukan oleh Negeri Sembilan adalah mereka akan menghantar bola ke dalam box, sama ada menggunakan cutback ataupun melakukan hantaran-hantaran lay off ataupun hantaran-hantaran lintang lah. Jadi apa yang kita boleh puji tentang backline pasukan Selangor in term of defending adalah ketika mereka berjaya untuk blocking ataupun menghalang hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan punya attacking ketika mereka menghantar bola ke dalam di box pasukan Selangor. Dan kita boleh nampak lah banyak interception yang berlaku, banyak perebutan aerial duel ataupun perebutan di udara berjaya dimenangi oleh pertahanan Selangor untuk mengelakkan daripada Negeri Sembilan melakukan percubaan direct terus ke arah gawang Selangor. Jadi disebabkan itulah kita boleh puji barisan pertahanan ataupun back four pasukan Selangor dalam mengekang dan juga halang pergerakan yang dilakukan oleh attacking force pasukan Negeri Sembilan yang bermain secara direct dan lebih mensasarkan kepada pencarian casagrande di dalam kotak penalti. Jadi mereka berjaya menang aerial duel, mereka berjaya block, mereka berjaya intercept, mereka berjaya clear, dan mereka juga memberi pressure kepada winger pasukan Negeri Sembilan daripada melakukan crossing. So mereka cepat untuk menutup ruang dan sebagainya. So untuk back four pasukan Selangor pada perlawanan ni, mereka memang sangat efektif in term of build-up. Mereka memberikan kelebihan untuk melakukan build-up daripada bahagian bawah, dan daripada segi bertahan mereka bertahan dengan baik. Dan kalau kita lihat kepada kedudukan ataupun peranan yang dimainkan oleh Quentin Chen dan juga Fazli Mazlan di bahagian right back dan juga left back, kita boleh nampak yang kedua-dua player ni sangat efektif dalam fasa menyerang. Yang mana kalau kita lihat Quentin Chen sentiasa membantu bahagian tengah, iaitu dia inverted masuk ke half space ataupun dia banyak untuk cover up bahagian wide area dengan buat overlap
overlap. Begitu juga dengan Fazli Mazlan, dia pun banyak mostly masuk inverted ke half space untuk overload di bahagian tengah, dan dalam pada masa yang sama dia juga banyak untuk buat overlap ataupun underlap bagi membantu bahagian winger pasukan Selangor dalam fasa attacking berdekatan dengan teritori ataupun wilayah Negeri Sembilan dah. Dan kita boleh nampak combination play yang terbentuk terutamanya di bahagian kiri berjaya untuk mencipta satu gerakan yang menarik untuk gol yang diciptakan oleh Aaron Devel. So benda tu positif lah untuk backline pasukan Selangor. Itu yang pertama saya suka. Yang kedua, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Selangor pada perlawanan ni, perkara yang boleh kita puji adalah tentang bahagian tengah. Macam saya cakap tadi, Brandon Gunn yang beraksi sebagai pivot pada perlawanan ini bertindak dengan sangat cemerlang dalam membantu ball progression ketika fasa build up. Dan dalam pada masa yang sama, sebenarnya kita juga patut memuji Ali Faikal, yang mana bagi saya Ali Faikal telah menunjukkan satu corak permainan yang matang dalam perlawanan ini apabila dia dan Brandon Gunn saling bekerjasama dalam fasa build up, yang mana mereka sering untuk melakukan switch position ataupun Ali Faikal banyak bergerak untuk drop lebih deeper selari dengan Brandon Gunn dalam membantu Brandon Gunn untuk progress the ball di kawasan middle third lah. Jadi benda tu memang positif. Kita boleh nampak yang Ali Faikal ni sekiranya Brandon naik atas, dia lah yang akan cover tempat Brandon dan bertindak sebagai deep line playmaker. Dan kalau kita lihat gol yang dihasilkan oleh Richmond Bokayi, yang adalah hasil daripada gerakan yang dilakukan oleh Ali Faikal daripada bahagian tengah apabila dia membebaskan bahagian tengah untuk Brandon dan juga Orozco naik lebih tinggi. So benda tu positif lah yang ada pada Ali Faikal, iaitu daripada segi kreativiti, daripada segi work rate, daripada segi chemistry yang mereka ada di bahagian tengah, telah membolehkan bahagian tengah pasukan Selangor lebih fleksibel dan lebih kreatif dalam pembentukan combination play untuk melakukan penetration ke arah pasukan Negeri Sembilan. Dan disebabkan Ali Faikal dan juga Brandon Gunn yang sentiasa ada untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Selangor, apa yang kita boleh nampak adalah outcome dia adalah bagaimana Orozco boleh bertindak dengan sangat cemerlang apabila dia lebih boleh untuk memfokuskan kepada offensive play. Bermaksud dia akan bertindak dengan lebih advance kepada bahagian hadapan dan banyak bergerak di kawasan Negeri Sembilan, di kawasan half space ataupun central untuk membantu bahagian winger ataupun membantu bahagian tengah pasukan Selangor. Dan memang Orozco game ni bagi saya dia adalah player yang boleh dikatakan man of the match lah, sebab dia banyak involve dengan pergerakan dan juga corak permainan combination play yang membuatkan kepada jaringan. Bahkan Richmond Bokayi punya gol dia involve, Aaron Devel dia involve, dia sendiri score the goal, and lepas tu gol Haris Saikal pun dia ambil free kick. So benda tu memang positively bagus lah. Dia memang adalah creativity player yang dia ada tu memang bagus sebagai seorang playmaker. Dan kalau kita lihat dia punya work rate pun bagus. So dia ada di mana-mana di dalam padang disebabkan kebebasan yang telah diberikan kepada dia, yang mana Brandon dan juga Ali Faikal telah cover up most of the half dekat kawasan tengah dan membolehkan untuk Orozco lebih memfokuskan kepada bahagian serangan. Itu yang saya sukalah tentang pasukan Selangor. Dan kalau kita lihat untuk pasukan Selangor juga, mereka banyak menyerang di bahagian kanan ataupun dengan melibatkan Mukairi Ajmal. Untuk game ni bagi saya Mukairi Ajmal is a bit good player. Dia bagus walaupun ada beberapa perkara yang boleh dia improve, iaitu daripada segi decision making, tetapi daripada segi dia punya work rate, daripada segi dia punya gameplay, memang game ni dia agak menarik lah, yang mana dia juga berlakunya switch position antara dia dengan Aaron Devel, yang waktu first half dia main kanan, Aaron main kiri, tapi Aaron tak efektif sangat, jadi berlaku je pertukaran di second half, Mukairi main kiri, Aaron main kanan, jadilah perubahan yang lebih kreatif, yang mana apabila Aaron main kanan dia banyak untuk inverted ataupun lebih fokus untuk bermain dengan lebih narrow masuk ke tengah, dan Mukairi lebih suka untuk bergerak bebas di bahagian kiri. So benda tu positif lah. Dan untuk game ni saya terpaksa lah puji Richmond Bokayi. Kalau tengok video-video sebelum ni berapa kali saya kritik Richmond Bokayi kan, tetapi untuk game ni Richmond menunjukkan satu perfahaman yang bagus. Dia juga banyak involve dengan gerakan-gerakan dan banyak bergerak untuk meminta bola, dan dia juga banyak melakukan back pass ketika pasukan Selangor sedang menyerang, tetapi bila tak ada ruang dia kembali kepada back passing untuk Selangor create balik mereka punya tempo attacking. So benda tu positif lah. Dan kalau kita lihat dia berjaya menjaringkan satu gol dengan teknik yang bagus, that is a good thing lah. Dan untuk Aaron dia sekali lagi menjaringkan gol, positioning dia bagus dan sebagainya, so teknik dia pun bagus. Jadi game ni memang kita boleh puji lah. Dan yang paling penting untuk game ni sebenarnya Selangor ada seorang player yang sepatutnya di highlight kan, iaitu Muhammad Abu Khalil. Siapa
layan Piala MFL dekat YouTube kan. Memang skuad bawah 23 Selangor dia kenal lah Muhammad Abu Khalil ni, yang mana semalam dia buat debut untuk pasukan Selangor. Dan semalam tengoklah bagaimana dia punya positioning, daripada dia punya scanning, dia mencari ruang dan sebagainya. Memang he is a talent dan dia adalah wonder kid bagi saya. Dia akan menjadi seorang midfield yang cemerlang lah untuk bahagian tengah pasukan Selangor. So benda tu kita patut highlightkan lah. Jadi overall semalam Selangor bermain dengan baik, defend bagus, tak buat mistake dan sebagainya. Yang penting mereka kekalkan clean sheet. Untuk pasukan Negeri Sembilan pula, apa yang boleh saya katakan, dari segi corak permainan mereka masih lagi sama, direct play, mereka main cari winger cari Casagrande, mereka bermain macam tu yang menyebabkan corak permainan mereka mudah dibaca. Melainkan kalau mereka letak Gulon as a midfield ataupun move advance lebih forward, maka Gulon boleh menjadi playmaker yang baik lah. Cumanya daripada segi interaction dan juga dari segi creativity, Gulon ada kelebihan daripada segi fizikal, tetapi dia tak ada kelebihan daripada segi pace dan sebagainya, dan dia kurang juga dapat support di bahagian attacking, yang menyebabkan dia tak boleh nak create juga banyak movement punya attacking ketika menyerang lah. Tetapi dia berjaya cipta satu peluang kepada Casagrande, tapi percubaan tersebut tersasar sikit lah. Tapi mostly memang kita boleh nampak yang pasukan Negeri Sembilan boleh dikatakan tidak terlalu efektif lah dalam menyerang, dan mereka punya creativity is same every game, so mudah dibaca dan mudah dikekang lah oleh pertahanan pihak lawan. Dan untuk game ni kita boleh katakan combination play, pemain Selangor telah berjaya untuk beat pertahanan Negeri Sembilan yang agak goyah. Mereka ada ruang yang boleh dikatakan mudah untuk dieksploit. Mereka terkena dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Selangor. Mereka bagi ruang, bagi banyak space, menyebabkan defense mereka tak compact. Jadi pemain-pemain Selangor berjaya memanfaatkan perkara tu dan Selangor menang 4-0. Itulah ulasan saya. Assalamualaikum.